Selamat pagi kepada murid-murid. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Kepada anda yang masih belum subscribe channel ini, bantu saya like, share dan subscribe supaya dapat video yang bermanfaat pada masa akan datang. Baiklah, untuk hari ini apa yang kita akan pelajari adalah pada bahagian B, iaitu ulasan. Jadi sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, buku ulasan dan juga buku kosakata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, sila buka muka surat 123. Kita masuk kepada unit yang baru, iaitu unit 19 Cerdik Sains. Begini caranya. Mari kita semak apakah kemahiran yang kita akan pelajari pada hari ini. 1.1.3 mendengar, mentaksir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat mendengar, mentaksir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis di bawah tajuk begini caranya. Murid dapat melihat ada dua gambar kepala di sini, di mana simbol sebagai seorang bercakap menyatakan soalan dan seorang mendengar soalan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada buku teks, kita akan melihat sedikit tentang komponen asas basikal. Okey, pada bahagian basikal ada terdapat bahagian tersendiri seperti tempat duduk, pedal, tayar, rantai basikal, pemegang basikal dan pelbagai lagi. Apa kaitan dengan pelajaran pada hari ini? Mari kita lihat seterusnya. Okey, inilah bahagian yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu pada rantai basikal. Sekiranya kamu nampak rantai basikal ini sudah berkarat dan lama. Jadi mari kita lihat kaitan dengan pelajaran pada hari ini. Dalam buku teks kamu, muka surat 123, ada dua watak di sini, iaitu Aidil dan kawannya. Mari sama-sama kita bacakan dialog di antara mereka. Okey. Kita lihat dengan lebih jelas. Ada dua watak. Mari kita sama-sama bacakan. Aidil, mengapakah rantai basikal itu terputus? Aidil berkata, rantai basikal itu terputus kerana berkarat. Bagaimanakah rantai basikal itu boleh berkarat? Rantai basikal itu boleh berkarat kerana terdedah pada air dan udara dalam tempoh yang lama. Sekiranya kita lihat gambar basikal di sini, rantai basikalnya telah pun putus akibat daripada terkena pada air dan udara dalam tempoh yang lama. Mari kita lihat apakah yang mereka lakukan untuk membaik pulih rantai basikal Aidil. Mari kita sama-sama baca dialog yang kedua. Mengapakah kamu membubuh minyak pada rantai basikal kamu? Saya membubuh minyak. Di sini ada gambar mulut dan kita akan bincangkan jawapan bersama-sama. Mari kita bacakan soalan nombor 2. Bagaimanakah tindakan itu dapat mencegah karat? Tindakan itu sama juga ada gambar mulut dan kita akan bincangkan jawapan. Apakah kebaikannya jika rantai basikal kamu tidak berkarat? Dan ada gambar mulut juga yang mesti kita bincangkan jawapan. Soalan yang pertama adalah mengapakah? Untuk soalan mengapakah, jawapannya perlu ada kerana ataupun supaya. Kenapa kamu letakkan minyak pada rantai basikal kamu? Okey, kemungkinan jawapan yang Aidil boleh berikan, okey, dia membubuh minyak supaya rantai basikal tidak berkarat. Okey, minyak akan melindungi rantai daripada berkarat. Mari kita simak jawapan. Saya membubuh minyak pada rantai basikal supaya rantai basikal tidak berkarat. Soalan nombor 2, bagaimanakah? Cik Tenyang, dalam bahasa Cina Tenyang. Okey, bagaimanakah dengan membubuh minyak ni basikal dapat elak daripada berkarat? Okey, bagaimanakah
cara dia macam mana minyak ni boleh dapat mengatasi masalah berkarat pada rantai basikal. Di sini ada satu kata kunci, besi berkarat apabila terdedah pada air dan udara. Jadi dengan adanya jawapan di sini, okey, ini adalah jawapan dia. Tindakan itu dapat mencegah karat kerana minyak menghalang rantai basikal terdedah kepada air dan udara. Dengan adanya minyak yang melindungi keseluruhan rantai basikal akan mengelakkan air dan udara menembusi rantai basikal itu dan dapat mengelakkan daripada berkarat. Soalan yang terakhir, apakah kebaikan jika rantai basikal kamu tidak berkarat? Apakah kebaikan sekiranya rantai basikal kita masih elok? Sekiranya rantai basikal kita masih bagus? Banyak jawapan di sini boleh kita nyatakan kerana ini merupakan soalan kebat. Okey, sekiranya rantai basikal kita masih elok, jadi basikal kita dapat bergerak dengan lancar. Rantai juga tidak akan putus dan pelbagai jawapan boleh kita berikan. Mari kita sama-sama semak jawapan. Jika rantai basikal saya tidak berkarat, rantai basikal saya akan tahan lama dan tidak putus. Selain itu, basikal saya juga bergerak dengan lancar. Di sini cikgu menyatakan 3 jawapan: tahan lama, tidak putus, bergerak dengan lancar. Jadi, inilah kaitan di antara minyak dan juga besi akan mengelakkan daripada besi menjadi karat. Dan inilah rekaan sains yang akan menjadikan besi tidak berkarat. Jadi, untuk kerja rumah kamu pada hari ini adalah membina sebuah ulasan. Mari sama-sama kita bacakan soalan. Rekaan sains memudahkan pengguna. Berdasarkan gambar-gambar di bawah, tulis ulasan tentang faedah rekaan sains kepada manusia dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Di sini cikgu telah menyatakan faedah dalam bahasa Cina iaitu haucuk. Sekiranya murid ingin membina ulasan faedah, mulakan ayat dengan kita dapat, wamen nah. Mari sama-sama kita semak apakah tajuk bagi ulasan ini. Tajuknya adalah faedah rekaan sains kepada manusia. Mari kita sama-sama lihat 3 isi yang telah diberikan iaitu berasa selesa, memudahkan belajar, mengetahui berita semasa. Ini adalah kebaikan dengan adanya rekaan sains kita dapat berasa selesa. Ada seorang budak di sini dapat tidur dengan nyenyak kerana ada penghawa dingin. Yang kedua, seorang budak perempuan sedang belajar dengan cara yang paling mudah kerana menggunakan komputer. Dan yang ketiga, seorang pakcik dapat mengetahui berita semasa dengan adanya rekaan televisyen. Baiklah, ada 3 kebaikan dan mari kita semak apakah isi tersirat yang boleh kita tulis. Isi tersurat, berasa selesa, cara yang mudah untuk belajar. Okey, jawapan nombor 2 cikgu telah ubahkan menjadi seperti ayat yang kamu lihat di sini supaya mudah untuk kita buat satu ayat yang lengkap. Dan yang ketiga, mengetahui berita semasa. Bagi isi tersirat, kita dapat lihat kenapa budak lelaki tadi dapat selesa, dapat tidur dengan nyenyak. Sebagai contoh, kerana rekaan penghawa dingin dapat memberi keselesaan semasa tidur. Yang kedua, seorang budak perempuan dapat belajar dengan cara yang mudah kerana dengan rekaan komputer dapat memudahkan kita menyiapkan tugasan. Dan yang terakhir, seorang pakcik sedang mengetahui berita semasa, berita di negara sendiri.
kerana dengan adanya rekaan televisyen yang menayangkan isu terkini di negara. Baiklah, itu merupakan isi tersurat dan juga isi tersirat. Bagaimana pula langkah dan juga teknik ataupun satu cara untuk membina ulasan. Ada 3 perenggan. Perenggan pertama, tuliskan terdapat beberapa, kemudian masukkan tajuk ulasan iaitu faedah rekaan sains kepada manusia. Pertama, kita dapat, kemudian masukkan isi yang pertama, isi tersurat yang pertama, kemudian isi tersirat. Seterusnya, kita dapat cara yang mudah untuk belajar iaitu isi tersurat yang pertama dan berikan contoh dengan penggunaan komputer. Akhir sekali, kita dapat mengetahui berita semasa. Sebagai contoh, rekaan televisyen. Okey, masukkan ketiga-tiga isi tersurat dan juga isi tersirat ke dalam cara yang telah cikgu tunjukkan seperti dalam gambar di sini. Dan untuk kesimpulannya, cara yang paling mudah untuk kamu tulis salin semula perenggan yang pertama. Kesimpulannya terdapat beberapa, okey, dan kemudian salinkan tajuk di belakang. Jadi sekadar itu saja perkongsian cikgu pada hari ini, dan untuk ejaan kamu pada hari esok, sila salin ejaan ini di dalam buku kosakata untuk kita ejaan pada hari esok. Jadi sekadar itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kamu dapat manfaat daripada pelajaran hari ini. Berjumpa lagi kita dengan video yang akan datang. Bye bye.